Salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi cara untuk membina kuis ataupun peperiksaan, kertas peperiksaan dalam talian dengan menggunakan Google Form. Okey, pada paparan Google, kita tekan 9 titik ke atas ni, Google Apps, and then cari Forms, Google Form. Kemudian ini merupakan paparan Google Form. Okey, so step yang pertama kita rename. Contohnya saya ingin buat satu kelas iaitu 4 Baiduri Max. Okey, saya galakkan satu kelas menggunakan satu Google Form bagi mengelakkan lambakan ataupun terlalu banyak respons dalam satu Google Drive. Okey, sebab nanti satu form akan ada satu file dalam Google Drive. So bagi memudahkan guru-guru, pastikan satu kelas ada satu Google Form. Okey, kemudian selesai. Okey, dia akan automatik nama, terus nama kita punya Google Form. Okey, kemudian sebelum kita masukkan description ataupun soalan, kita pergi kepada setting. Okey, ini adalah setting yang paling penting, iaitu yang pertama, make this a quiz. Okey, kenapa kita kena tekan on dia? Sebab bila kita make this a quiz, kita akan assign point value, markah setiap soalan, set answer, kita boleh set jawapan yang betul dia, and then automatically provide feedback. Maksudnya murid boleh dapat feedback ataupun jawapan selepas murid jawab soalan. Okey, release grade. Okey, untuk setting pertama quiz adalah release grade. Dia ada dua option di sini. Yang pertama, immediately after each submission. Maksudnya selepas murid dah submit, murid terus dapat skor. Okey, kalau untuk matematik tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, kalau cikgu pilih immediately after each submission, maksudnya murid hanya akan dapat skor kertas 1 sahaja. Sebab kertas 2 cikgu perlu tanda manual. Cikgu perlu key in score secara manual. So maksudnya kalau pilih immediately after each submission, murid hanya dapat tengok skor kertas 1 sahaja. So kita pilih later after manual review, maksudnya selepas cikgu dah tekan release score, lepas dah siap tanda, dah siap key in markah dalam Google Form, murid baru akan dapat skor untuk kertas ujian mereka. Okey, bagi setting later after manual review, okey, maksudnya murid perlu key in email. Okey, berdasarkan email itulah skor akan dihantar ke email murid. Okey, kemudian untuk respondent setting, kat sini miss question saya onkan sebab respondent can see which question will answer incorrectly. And then correct answer, maksudnya nanti murid boleh tengok jawapan yang betul selepas grade release. Maksudnya bila murid dah dapat skor daripada cikgu, murid boleh tengok correct answer. So on kan point value. Okay, respondent can see total points and points received for each question. So ini kita pun on kan sahaja. Seterusnya bahagian respon. Okey, bila kita pilih tadi, kita pilih later after manual review. Okey, bahagian ni collect email address akan automatic on sebab nanti skor akan dihantar melalui email murid. Okey, yang ni pula send respondent a copy of their response. Kalau cikgu nak murid dapat salinan satu kopi berdasarkan apa yang murid jawab, cikgu tekan on. Okey, so saya off kan. Allow respondent editing. Kenapa saya off? Sebab once murid dah hantar, murid tak boleh nak edit dah. Okay, kalau kita tekan on, maksudnya dah hantar, murid boleh edit lagi Google Form yang murid dah jawab. Okay, seterusnya require sign in. Okay, kalau murid nak sign in, kalau cikgu stickkan hanya boleh guna email MOE saja, so cikgu on. Okay, so saya off kan sebab ada sebilangan murid yang ada masalah akaun MOE. So mungkin murid ada masalah talian, murid guna phone parents ataupun family members yang lain. So kita off kan. Maksudnya murid boleh on masuk Google Form menggunakan Gmail ataupun Yahoo Mail yang orang lain. Okay, then
limit to one response saya offkan asalnya. So saya on. Okey, kenapa saya on? Sebab ini merupakan kertas ujian. Okey, so murid hanya boleh jawab satu kali sahaja. So onkan limit to one response. So itu sahaja setting yang penting untuk kita buat kertas soalan dalam talian. Okey, setting dah elok. Kemudian kita pergi kepada question. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan ataupun arahan seterusnya, saya nak tunjukkan kat sini kita ada customize theme. So tekan customize theme, kita boleh pilih kita punya header kat atas, theme color, background color dan font style. So saya tunjukkan yang pertama header. Okey, dalam header dah ada tema-tema yang dah ada dalam Google Forms. Cikgu boleh pilih. Okey, kalau cikgu nak buat sendiri, pastikan resolusinya adalah 1600 darab 400 pixel. Okey, so contoh saya buat satu, upload. Okey, saya browse. Okey, saya pilih file atau gambar yang saya nak upload. Saya tekan done. Tak perlu nak tunggu dia punya keluar image tu. Tekan done. Okey, dah keluar kita punya header. Macam saya beritahu tadi, kita boleh pilih tema-tema yang dah ada dalam Google Form ataupun cikgu buat sendiri menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint, asalkan resolusinya adalah 1600 darab 400. Kemudian theme color dia, contohnya saya ambil purple. Okay, so nanti garisan tu bertukar jadi purple. And then background color, maksudnya background dia belakang. So kita tukarlah yang ada background color yang dia bagi. So font style dia ada 4 kat sini. Basic, decorative, formal dan playful. Sebab ni adalah kertas ujian. Kita nak yang formal, so kita pilih basic sahaja. Okey. Okey, seterusnya. Nah, tajuk kertas soalan dah ada. Kita form description. So contohnya, kita nak masukkan arahan kertas soalan. So kita type lah. Arahan kertas soalan. Okey, so nanti cikgu masukkan lah contoh-contoh kertas arahan yang boleh cikgu letak. Contohnya kertas soalan terdiri daripada gabungan soalan objektif dan soalan subjektif. So cikgu masukkan dia punya arahan. Okey, kemudian okey, di bawah ni adalah email murid perlu key in nanti. Okey, seterusnya ni adalah soalan yang pertama kita. Contohnya kita nak maklumat murid kan. So kita tulis nama penuh murid. Okey. So dia automatic, dia detect kat sini adalah short answer. So kalau cikgu nak buat paragraph boleh. So multiple choice ni tak sesuai lah sebab kita nak murid type nama penuh. Okey, so dah nama murid. So answer key tak perlu kacau sebab answer key ni hanya untuk soalan yang ada markah. So nama penuh tak ada markah. Okey, so require kat sini murid wajib isi. Okey, so sekarang kalau cikgu nak tambah kelas pun boleh. So maklumat-maklumat yang cikgu nak, cikgu masukkan saja pada section yang pertama. Okey, so sekarang kita nak pergi section yang kedua. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang pertama add question, yang kedua input question. Yang ketiga adalah add title and description. Yang keempat adalah add image. Yang kelima add video. Yang terakhir adalah add section. Okey, saya terangkan kat sini kenapa kita tak boleh guna import question untuk soalan matematik. Sebab dalam matematik kita menggunakan tata tanda, kita menggunakan simbol matematik. So dalam Google Form, dia tak ada simbol matematik. Contohnya kita nak letak punca kuasa, kita nak letak kuasa 2. So kita tak boleh, Google Form tak detect format untuk matematik tu. So lepas ni saya tunjukkan macam mana kita nak masukkan soalan jika ada format matematik tu. Okey, so kita terus kepada section yang kedua. Kita tekan add section. Okey, so sekarang section pertama ni ibarat front page kita. Apa maklumat yang kita nak daripada murid. Okey, seterusnya section yang kedua. Saya letakkan kertas 1. Okey. Kertas 1 iaitu soalan objektif. Okey, dah. Okey, kita masukkan description kat situ. Arahannya contoh jawab semua soalan, pilih satu jawapan sahaja. Okey, berdasarkan soalan yang cikgu nak tu lah.
Okey, so kita dah bagi arahan. Kemudian kita nak masukkan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, kita tekan add question sebab ni adalah soalan objektif. Okey, so saya tulis kat sini. Soalan 1. Okey, so sekarang kalau kita nak type soalan matematik, tak ada format matematik dalam ni. Dia tak ada grid font, dia tak ada tata tanda matematik yang lain. Okey, so apa yang saya buat? Okey, saya tekan picture kat situ, saya tekan browse file. Okey, contohnya saya masukkan soalan yang pertama saya. Okey, so sekarang soalan ni saya dah type dalam Word. Okey, and then saya just screenshot, masukkan dan save sebagai image. Kemudian saya masukkan dalam Google Form. Okey, contohnya kalau cikgu tak sempat ataupun cikgu snap sahaja daripada buku dalam bentuk image, and then cikgu upload dalam Google Form sekali dengan dia punya jawapan. Okey, contohnya kat sini 1.05 darab 10 kuasa 6. So 10 kuasa 6 tu susah kita nak tarik dekat pilihan jawapan. So nanti untuk pilihan jawapan kita just masukkan nilai A, nilai B, nilai C dan D. Okey, so maksudnya nanti murid boleh tick pilih ABCD sahaja berdasarkan soalan dan jawapan yang dah diletak ke atas ni. Alright, so kemudian kita tekan answer key. Settingnya kat situ berapa point dia. So tekanlah 1 untuk 1 markah. Okey. Kemudian dia suruh pilih yang mana jawapan betul. Contohnya saya letak C kat sini. So C adalah jawapan betul. Guru perlu key in jawapan betul sebab ni adalah multiple choice question. Maksudnya nanti dia automatic check. Automatic semak untuk cikgu. Okey, tekan done. Okey, so dah ada selesai untuk soalan yang pertama. Kita nak tambah soalan yang seterusnya. Soalan 2 kita tekan saja add question. Okey, contoh saya letak soalan 2. Sama juga tekan image ni. So cikgu pilihlah daripada file manager cikgu. Okey, contoh saya upload gambar yang saya dah ambil daripada saya punya Word. Okey, ni adalah soalan yang kedua. Sama juga option tu kita hanya letak A, B, C, D. Kemudian answer key dia punya markah berapa. So letak 1 untuk 1 markah. Kemudian make sure ingat kita masukkan jawapan yang betul. Tekan dan okey, so kalau ada 10 soalan lah cikgu ulang benda yang sama. Kemudian saya nak buat kertas yang kedua pula. Saya asingkan untuk section yang ketiga. So saya tekan add section. Okey, keluar yang ni. Okey, so kita entitlekan dia. Kita masukkan kertas 2 subjektif. Kita masukkan nama untuk section yang ketiga iaitu kertas 2 subjektif. Okey, kemudian kita masukkanlah description dia. Contoh bahagian A 5 soalan, bahagian B 4 soalan contoh, dan bahagian C ada 1 soalan. Okey, so kita bagi arahan kat situ. Jawab semua soalan. Tulis jawapan pada kertas kajang dan muat naik dalam file PDF. Okey,
File dalam PDF. Okey, so ikut sukalah cikgu punya arahan. Okey, kemudian untuk soalan kertas 2 subjektif, dia tak sama dengan yang bahagian kertas 1 ni. Okey, kertas 1 dia ada option nilai ABC. Okey, so untuk kertas 2 kita nak letak soalan sahaja. Okey, so apa yang kita kena buat? Kita tekan add image. Okey, kita tekan add image. Okey, so sekarang kita masukkan, kita browse lah mana-mana file kita. Okey, add image. Contoh saya dah upload satu soalan. Okey, so sekarang dah keluar satu soalan. Contohnya saya letak bahagian A soalan 1. Okey, so hanya upload soalan saja. Kemudian kita buat soalan yang kedua, sama juga. Kita ambil file kita. Okey, dah keluar untuk soalan yang kedua. Okey. Ni ada contoh saya letak bahagian B soalan 1. Okey. So dah selesai soalan untuk kertas 2. Macam mana kita nak letak bahagian di mana murid muat naik, murid upload jawapan. Okey, so kita pergi dekat add question. Okey, kita pilih kat sini adalah file upload. Okey, kita pilih file upload. Okey, sekarang dia tulis kat sini file will be upload to the form owners Google Drive. Maksudnya nanti bila murid muat naik jawapan, semua tu akan masuk dalam Google Drive owner. Siapa yang buat, so contohnya cikgu A yang buat soalan ni, so dia akan masuk dalam Google Drive cikgu A. Okay. Respondent will be required to sign in to Google when file upload questions are added to a form. Make sure to only share this form with people you trust. Okay, so tekan continue. Okay, so kat sini kita letak arahan. Sila muat naik jawapan dalam format PDF. Okay, kenapa saya letak dalam format PDF? So, kalau cikgu nak dalam format image pun boleh. So, bergantung kepada cikgu punya setting lah. Cikgu nak dalam PDF ke, dalam image ataupun apa jua format. Okay, so sekarang kita tengok kat sini. File upload kita. Kemudian answer key kita, berapa kita punya markah kita nak letak. So, letaklah 60 contoh. So, tekan done. Alright. So, kat sini dia ada setting dia. Okay, dia ada setting dia. Allow only specific file types. Okay, cikgu tekan on. Tengok kat sini. File mana ataupun format mana yang cikgu terima. Contohnya, saya nak PDF. Okay, saya standby juga in case murid ada masalah untuk convert ataupun upload dalam PDF. Okay, so saya tik je image. Okay, kalau cikgu nak murid hantar dalam bentuk Word, cikgu tekan document. Murid hantar dalam bentuk presentation ataupun PowerPoint, cikgu tik presentation. Kalau dalam bentuk Excel, cikgu type lah spreadsheet ataupun drawing, video ataupun audio. So kat sini ada maximum number of file. So boleh cikgu pilih yang mana-mana yang sesuai. Okay, kemudian require, make sure ada. Answer key dah key in. Okay, so dah selesai. Okay, so ni adalah, kita ada 3 section tadi. Section yang pertama adalah front page, maklumat murid. Section yang kedua adalah kertas 1, iaitu soalan objektif. Dan section yang ketiga merupakan kertas 2, subjektif, di mana murid perlu upload jawapan yang murid tulis pada kertas kajang. Okay, seterusnya, contohnya cikgu nak tambah kat bawah sekali ni. Okay, kita nak tulis disediakan oleh ke, ataupun ucapan ke. Okay, cikgu boleh tulis kat sini. Contoh, add title, description. Contohnya, kertas soalan tamat. Okay, kertas soalan ini disediakan oleh contoh guna. Okey. So maksudnya kertas soalan ni dah tamat. So kalau cikgu nak upload gambar logo sekolah ke, gambar ucapan ke apa, cikgu letak je add image, browse, sama juga file. Okey, so cikgu boleh pilih lah mana-mana gambar yang
bersesuaian. Okey, terima kasih. Semoga berjaya. Okey, so kalau tak nak letak pun tak apa. So sekarang cikgu dah selesai cikgu punya Google Form. So nanti bila murid dah respon, cikgu boleh semak bahagian respon. So bila murid dah submit semua analisis setiap soalan, cikgu boleh tengok pada bahagian respon. Dan cikgu boleh klik create spreadsheet ni kalau cikgu nak download analisis setiap soalan dan secara individual. Untuk melihat preview ataupun paparan Google Form, cikgu boleh tekan gambar mata ni. Okey, tekan preview. Okey, so ni merupakan paparan. Kalau once murid dah tekan link, so ni adalah paparan dia. Okey, section yang pertama tadi ada tajuk, ada arahan soalan, ada email murid yang perlu murid key in dan juga nama penuh murid. Bintang ni apa maksud? Bintang ni maksudnya wajib isi. So contohnya saya masukkan email. Contohlah. Okey, kemudian moi.edu.my contoh. Okey, kemudian nama penuh. Okey, so pastikan email yang murid key in tu betul lah. Okey, nama penuh murid. Okey, kemudian baru boleh tekan next. Okey, kemudian so ni adalah kertas 1 soalan objektif. Okey, bintang ni maksudnya wajib jawab dan dia adalah murid boleh tengok point, maksudnya markah murid di sini. Okey, so soalan contohnya murid dah jawab, baru boleh tekan next untuk section yang terakhir iaitu section 3. Okey, so kertas 2 dia ada arahan. Ini adalah kita punya soalan. Dan yang terakhir sila muat naik jawapan dalam format PDF. Okey, so kat sini kita add file. Okey, kemudian murid muat naik jawapan. Contohnya murid menggunakan cam scanner. Okey, nak senang pastikan murid rename file sebelum upload. So tekan upload. Okey, so sekarang murid dah upload. Okey, barulah tekan submit. Okey, pada paparan akhir, your response has been recorded. Maksudnya murid dah hantar jawapan kertas soalan. Setelah murid sudah submit, okey, cikgu boleh tengok kat sini respon sudah ada 1. Okey, kat sini ada 3, summary, question dan individual. So untuk bahagian summary, cikgu boleh tengoklah soalan 1 kosong markah, soalan 2 pun kosong markah. Maksudnya murid tu tidak dapat markah. Sebab itulah skor dia kat sini kosong. Skor release, not release sebab cikgu tak tekan release score lagi. So once cikgu dah tanda untuk paper 2, barulah cikgu release score. So untuk paper 2, cikgu boleh tengok kat sini murid sudah muat naik jawapan. So maksudnya bila cikgu dah semak, barulah cikgu key in markah. So kat sini dia ada 3, summary, question. By question cikgu boleh tengoklah nama murid, soalan 1, soalan 2, soalan yang seterusnya lah. Okay, kemudian untuk individual, cikgu boleh semak individual. Okay, untuk individual, soalan 1 dia dah automatik, soalan 2 pun dah sama. Kemudian kertas subjektif, once cikgu dah semak, cikgu boleh masukkan markah di sini. Contohnya kat sini markah 50 murid dapat. Okay, tekan save. Okay, tekan save, barulah release score. Bila dah semua dah settle, release score, barulah murid dapat jawapan ataupun skor dalam email murid sendiri. Okay, so kalau cikgu nak download analisis, cikgu boleh tekan create spreadsheet. Untuk penandaan ataupun penyemakan menggunakan file PDF ni, atas file PDF, cikgu boleh tekan contoh, cikgu tekan file murid. Okey, pada paparan ni tidak boleh conteng atas, ni adalah contoh yang saya dah conteng lah. Okey, ni kita tidak boleh conteng atas PDF ni, kita mesti guna extension juga. Cikgu boleh guna .hub, cikgu boleh guna Lumi, cikgu boleh guna Kami, apa-apa extension yang sesuai. Kalau dalam format image, nanti dekat bawah ni dia ada simbol pen, cikgu boleh tanda. Tapi dalam bentuk PDF, cikgu tak boleh conteng
direct. Maksudnya cikgu kena guna extension tambahan dia. Contohnya saya akan guna .hub untuk contoh yang seterusnya.